Assalamualaikum. Apa khabar semua? Happy weekend. Hari ni hari Sabtu. Alhamdulillah. Welcome back to my channel, The Sensei Personalizing Learning. Okay, jadi kita hari ini bersama dalam siri Anda Tanya, Sensei Jawab. Okay, Sensei pun dah lupa siri keberapa. Tak penting lah. Okay, jadi hari ini Sensei terima satu soalan daripada sahabat PG yang bertanyakan tentang perbezaan asas di antara dua jenis design eksperimental, iaitu true experimental dan juga quasi experimental. Okay. Yes, kita semua tahu ramai pengkaji-pengkaji ataupun PG, postgraduate students yang agak skeptical untuk menggunakan quasi experimental design. Salah satu sebabnya, alasan yang kita selalu dengar adalah quasi experimental ini kurang powerful berbanding dengan true experimental. Which is it's not true. Okay, jadi kita tengok kenapa Okay, cuma saya nak menjawab soalan sahabat kita tadi, perbezaan yang utama. Perbezaan yang utama ataupun perbezaan yang basic yang kita perlu tahu antara true experimental dan quasi experimental. Okay, yang pertamanya adalah lack of randomization ataupun in terms of randomization. Kalau quasi experimental, dia kurang ciri-ciri rawak tu tadi. Kalau true eksperimen, dia memang memilih sampel secara rawak. Okay. Kalau quasi, sampelnya berkemungkinan, each sampel tu berkemungkinan tidak boleh dipilih secara rawak. Okay. Yang kedua, beza dia adalah kalau dalam true experimental, biasanya pengkaji akan ada lebih power untuk control the stimulus yang berlaku di dalam experimental. Okay. Jadi memang setting dia tu memang control situation lah. Jadi kita boleh set apakah stimulus yang boleh influence over the sample in the experimental. Okay. Tapi kalau untuk quasi experimental, researcher lack of power untuk control over the stimulus. Kita tidak boleh mengawal semua stimulus. Maksudnya mungkin ada yang tanpa kita sedar stimulus tu berlaku dan ia mempengaruhi kajian kita. Itu adalah quasi eksperimental. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa quasi eksperimental tu jadi sasul? Eksperimental tu jadi kita tak boleh ada, kita kurang kawalan terhadap stimulus tadi. Okay. Sebab ketiga ni Sebabnya quasi eksperimental ni selalunya dijalankan di dalam social setting dan dia selalunya melibatkan natural environment ataupun natural setting of the sample. Jadi kita tak nak bawa sampel ni masuk ke dalam makmal, macam tikus makmal kan, kita tak boleh buat macam tu. Jadi biasanya yang melibatkan manusia ni, kita akan kekalkan dia berada dalam natural environment with a familiar social setting. Jadi disebabkan oleh environment mereka yang sehari-hari ni, yang familiar ni, maka ada stimulus-stimulus yang kita tak boleh nak kawal. Contoh, saya bagi contoh. Katalah saya nak masuk ke sekolah dan nak test keberkesanan modul. Okay, satunya saya tak boleh pilih setiap student tu secara rawak. Sebab school administration takkanlah membenarkan sensei untuk pilih student secara rawak masuk dalam satu kelas sebab dia akan mengganggu proses pembelajaran. Satu So lack of randomization. Yang keduanya, of course, sensei akan ada kurang kawalan terhadap stimulus yang mungkin berlaku. Contoh, sensei masuk sekolah dan nak test keberkesanan modul untuk pembelajaran biologi. Sensei mungkin tak boleh kawal cikgu yang mengajar. Katalah sekolah A ni cikgu yang mengajar cantik, mulus, telus gitu kan. Jadi mungkin disebabkan oleh cikgu tu pandai ambil hati student dan sebagainya, the characteristic and the positions of the teachers tu boleh influence pelajar untuk minat belajar. Macam tu. Jadi kita tak boleh kontrol benda-benda macam tu. Okey, jadi yang ketiga adalah contoh, sensei tak boleh juga nak control the things yang macam ada faktor-faktor seperti ada kelas tambahan. Jadi itu juga mungkin boleh mempengaruhi kita punya dapatan kajian. Rupa-rupanya modul kita ni dipengaruhi. Maksudnya bukan modul kita yang memberi keberkesanan, tapi pelajar pergi tuition dekat tempat luar. Jadi itu yang membuatkan mereka lebih faham untuk menjawab soalan, for example. Okay. Jadi benda-benda macam ni berlaku di dalam natural setting.
Kita tak ambil budak tu pergi camp ke sebulan ke kan, kita kurung dia dekat dalam camp tu, jangan jumpa dengan siapa-siapa, kita bagi je modul kita. Kita tak mampu nak buat macam tu. Jadi disebabkan oleh ini, maka kajian kita itu akan jatuh ke dalam kuasai eksperimental. Sekiranya true eksperimental, dia berada dalam very controlled situation. Controlled situation tadi macam kat camp ke apa kan, kita control semua stimulus. Mereka jumpa dengan siapa, mereka dapat sumber daripada mana, semua kita control. Okay? Dan setiap sampel dekat dalam grup tu kita pilih secara rawak. And of course, dia bukan dalam natural setting of the sample. Okay, memetik kata-kata Campbell and Stanley, untuk guru lah. Dia kata, whoever researcher yang wishes to take his research out of the laboratory and into the operating situation, then that kind of research can be regarded as quasi-experimental. Tu kata-kata untuk guru sendiri Campbell and Stanley dalam buku Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research. Okay. Jadi itulah serba sedikit secara ringkasnya basic kepada perbezaan antara experimental dan juga true experimental, dengan quasi-experimental. Okay? Dan mungkin later on kita boleh discuss about the designs, macam time series, one shot design, static group design, pre-post control design. Okay? Dan kita juga mungkin boleh discuss further on the threads. Okay? Bak kata Stanley dengan Campbell, eksperimental ni, quasi-experimental ni boleh jadi as powerful as true experimental as long as kita boleh reduce the threats yang ada dalam this type of design, dan subsequently dia akan increase the internal validity and also the external validity of the quasi-experimental itself. Okay, so insyaAllah kalau ada pertanyaan tentang itu, nanti Sensei akan buat video yang separate daripada nilai. You all bukan boleh tengok video lama-lama kan, tengok sekejap-sekejap je lah. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi di siri akan datang. Anda tanya, Sensei jawab. Okay, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.